Selamat pagi dokter dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Engki Chin Rui dan hari ini saya akan membentangkan isu yang berasaskan konsep etika dan juga peradaban. Dan di sini saya akan membuat pengenalan tentang ketiga-tiga isu yang kami akan lihat hari ini. Pertama ialah isu privasi data peribadi. Dan seterusnya ialah dasar kerajaan dalam menangani masalah data. Ketiga pula, serangan penggodam, iaitu hacking hack ke dalam phone kah, telefon bimbit kah, komputer, sistem apa-apa. Kerana dunia yang moden berdepan hari ini akan menyebabkan kami menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya dalam aspek etika dan juga peradaban. Okey, mari kita lihat isu yang pertama, iaitu privasi data peribadi. Dan saya akan mengenalkan apa itu latar belakang tentang isu inilah. Pada zaman digital hari ini, maklumat peribadi pengguna sering dikumpulkan melalui media sosial, aplikasi dan juga laman sesawang. Namun begitu, isu kebocoran data peribadi semakin membimbangkan. Sebagai contoh, terdapat kes jual beli maklumat pengguna tanpa kebenaran dan menjejaskan keselamatan dan juga hak individu. Dalam konteks etika, teori deontologi menekankan bahawa tanggungjawab untuk menjaga hak privasi individu. Sementara itu, teori utilitarianisme pula menekankan bahawa melindungi data memberi manfaat besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi itulah kepentingan untuk mengaitkan isu ini kepada teori etika. Selain itu, etika profesional juga amat penting terutamanya bagi syarikat ICT dan juga pihak kerajaan kerana mereka bertanggungjawab untuk memastikan maklumat rakyat sentiasa dilindungi. Lepas tu kami lihat implikasi kepada pelbagai tamadun di Malaysia. Di masyarakat majmuk Malaysia, nilai amanah dan juga tanggungjawab amat penting. Apabila privasi data terjamin, ia dapat mewujudkan kepercayaan antara kaum dan juga antara rakyat dan juga dengan institusi. Namun, kegagalan menjaga data boleh menimbulkan penyalahgunaan maklumat yang akhirnya mengganggu keharmonian sosial. Okey, next kami akan lihat pada cadangan penyelesaian isu tersebut. Pada pendapat saya, kerajaan perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan juga pendidikan awam yang berkaitan dengan privasi data. Syarikat juga harus lebih telus dalam penggunaan data pelanggan. Pada masa yang sama, rakyat juga perlu belajar cara melindungi maklumat peribadi mereka sendiri. Contohnya, dengan tidak mendedahkan data sensitif di dalam internet. Dan seterusnya, kami akan lihat kepada isu yang kedua, iaitu dasar kerajaan dalam menangani masalah dadah. Dadah ini, dia dikenali sebagai musuh nombor satu negara. Musuh nombor satu. Kerana dia memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan juga masyarakat. Masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia merentasi kaum, agama dan juga peringkat umur. Untuk membendung isu ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar, termasuk dasar dadah negara 2019 hingga 2025. Isu ini kepada teori etika. Menurut teori etika kebajikan, masyarakat perlu menolak apa sahaja perbuatan yang merosakkan moral dan juga kesejahteraan.
Teori kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Rousseau pula menegaskan bahawa rakyat perlu patuh kepada undang-undang demi kepentingan bersama. Dari sudut peradaban, penyalahgunaan dada boleh merosakkan modal insan serta menghalang pembangunan negara. Dan implikasi dalam kepelbagaian tamadun di Malaysia ialah dalam kepelbagaian tamadun di Malaysia, semua agama dan budaya menolak penyalahgunaan dadah kerana ia bertentangan dengan nilai moral. Usaha memerangi dadah secara kolektif juga boleh menyatu padukan masyarakat tanpa mengira kaum. Selain itu, dasar kerajaan yang adil dan tegas dalam menangani isu ini mampu menambah keyakinan masyarakat terhadap usaha pihak kerajaan. Dalam aspek agama Islam dia melarang masyarakat untuk menggunakan dadah kerana ia akan membawa keburukan atau menjejaskan kesihatan kita sama kesihatan akal kita. Kalau dalam agama Buddhisme, mereka juga larang penggunaan arak dan juga dadah supaya dapat mengekalkan kesucian diri. Dalam agama Hindu, dia juga menekankan pengawalan diri dan juga kesucian rohani. Semua tamadun dia menolak penggunaan dadah untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri. Untuk menyelesaikan isu tersebut, selain hukuman, fokus juga perlu diberikan kepada aspek rehabilitasi supaya penagih dapat kembali ke pangkuan masyarakat. Pendidikan kesedaran tentang bahaya dadah juga perlu diperkukuh di sekolah dan juga komuniti. Kerjasama antara NGO, institusi agama serta keluarga juga amat penting dalam usaha pencegahan. Seterusnya, mari kita lihat kepada isu yang ketiga, iaitu serangan penggodam, iaitu hacking. Serangan penggodam ini merujuk kepada pencerobohan sistem komputer tanpa kebenaran. Di Malaysia, banyak agensi kerajaan dan juga syarikat swasta telah menjadi sasaran serangan cyber. Perkara ini bukan sahaja mengancam keselamatan negara, malah turut menjejaskan perkembangan ekonomi digital dengan mengaitkan teori etika isu ini. Dari sudut hak etika, setiap individu dia berhak untuk mendapat jaminan keselamatan maklumat. Teori keadilan daripada Rawls pula menekankan pentingnya keadilan dalam akses serta perlindungan cyber. Sementara itu, etika tanggungjawab sosial menuntut syarikat teknologi untuk menjaga kepentingan dan juga keselamatan pengguna mereka. Dari aspek implikasi, sebagai negara yang berbilang kaum, Malaysia memerlukan sistem keselamatan digital yang kukuh bagi memastikan kestabilan ekonomi dan juga sosial. Serangan penggodam boleh menimbulkan ketidakpercayaan antara masyarakat, antara rakyat dengan kerajaan atau antara kaum. Namun begitu, dengan adanya pertahanan cyber yang mantap, masyarakat dapat bekerja sama dan hidup dalam suasana yang aman dan damai. Untuk menyelesaikan isu atau masalah ini, langkah penyelesaian adalah pihak kerajaan boleh melatih lebih banyak pakar keselamatan cyber atau yang dikenali sebagai white hat hackers, bukan yang black hat. Black hat itu penyerang, tapi white hat hackers mereka boleh mempertahankan cyber, boleh menjaga keselamatan cyber. Kerajaan juga perlu mengukuhkan kerjasama antarabangsa dalam menangani jenayah cyber. Pada masa yang sama, masyarakat juga perlu diberi pendidikan
tentang keselamatan digital seperti penggunaan kata laluan yang kukuh serta mengelakkan penipuan atas talian. Ketiga-tiga isu yang saya bentangkan tadi, yaitu privasi data peribadi, masalah data, dan juga serangan penggodam, jelas dalam menunjukkan bahawa etika sama peradaban memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Isu-isu ini bukan sekadar persoalan teknikal atau undang-undang semata-mata, tetapi juga menyentuh aspek moral dan juga kemanusiaan yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang budaya, penyelesaian terhadap isu-isu ini mesti diambil kira dan mengambil kira kepelbagaian tamadun, nilai bersama, dan juga semangat kolektif yang dapat mengikat kita sebagai sebuah negara. Akhir sekali, saya akan menyimpulkan bahawa etika dan juga peradaban adalah asas kepada pembangunan negara yang seimbang, mampan dan juga berdaya tahan. Dengan berpegang kepada nilai-nilai tersebut, kita mesti akan membina sebuah masyarakat Malaysia yang lebih aman, maju dan juga bersatu. Okey, sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Terima kasih semua.